Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izwan bin Ani. Saya daripada program mikrobiologi dan pada hari ini saya ingin membentangkan cadangan projek tahun akhir saya yang bertajuk Kesan Ion Ferrum dan Magnesium terhadap Penghasilan Biobutanol menggunakan sisa cecair pemprosesan nenas oleh Clostridium acetobutylicum Y1. Baiklah, seperti mana yang kita lihat pada gambaran slide ini, di mana saya ada paparkan beberapa gambar yang merujuk kepada gambaran besar bagi projek tahun akhir saya ini. Terdapat gambar pelantar minyak, gambar jalan raya sesak dengan kereta, gambar pencairan glasier ais di kutub utara, harga minyak yang tidak stabil, kita dapat gambar nenas di sini dan gambar butanol serta ion ferrum dan ion magnesium di sini. Baiklah, seperti mana yang kita tahu, bahan bakar fosil merupakan sumber tenaga semula jadi yang mengandungi hidrokarbon seperti arang batu, petroleum dan gas asli. Sumber tenaga ini merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Bahan bakar fosil ini terhasil daripada proses pemendapan dan penguraian benda hidup yang mengambil masa jutaan tahun. Selain itu, kajian lepas menyangkakan penghasilan tahunan minyak mentah petroleum daripada seluruh dunia akan menurun daripada 25 bilion tong setahun kepada 5 bilion tong setahun pada tahun 2050. Ini disebabkan oleh permintaan tenaga bahan bakar fosil ini meningkat saban tahun menyebabkan kebergantungan ekonomi kebanyakan negara terhadap sumber tenaga ini. Tambahan pula penggunaan bahan bakar fosil ini menyebabkan kesan rumah hijau, pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara, air dan meningkatkan kesan buruk terhadap pemanasan global. Seperti yang kita lihat, kita nampak gambar pencairan glasier ais di sini. Selain itu, kita perlu mengadakan penyelidikan terhadap sumber tenaga bahan bakar alternatif seperti biobutanol, bioetanol dan biodiesel. Seperti mana yang kita tahu, biobutanol merupakan bahan bakar alternatif yang hampir ciri kimianya terhadap petroleum. Jadi apa itu biobutanol? Biobutanol merupakan bahan bakar alternatif yang lebih berpotensi berbanding bioetanol disebabkan oleh ciri-ciri kimia yang hampir dengan petroleum. Jadi biobutanol ini terdiri daripada 4 karbon dengan formula molekular C4H9OH dan terdapat kajian lepas yang menunjukkan bahawa biobutanol ini menghasilkan tenaga yang lebih tinggi berbanding petroleum dan ini juga kurang mengakis enjin dan menghasilkan bilangan oktanah yang tinggi serta mempunyai ciri-ciri hidrofobik yang tinggi. Biobutanol ini boleh dicampurkan dengan petroleum atau secara terus ke dalam enjin tanpa memerlukan sebarang pengubasan enjin. Selain itu, terdapat kajian menyatakan bahawa penggunaan biobutanol ini dapat mengurangkan penggunaan petrol dan gas asli oleh kenderaan dan mampu mengurangkan pelepasan gas berbahaya ke atmosfera. Ia amat penting bagi menggantikan petroleum sebagai bahan bakar utama. Jadi, bagaimana biobutanol ini dihasilkan? Penghasilan biobutanol ini adalah melalui fermentasi ABE ataupun fermentasi aseton butanol etanol oleh mikroorganisma Clostridium. Jadi, bagi fermentasi aseton butanol etanol ini atau dikenali sebagai fermentasi ABE ini dilakukan oleh beberapa spesies Clostridium yang di mana antara spesies Clostridium yang terlibat adalah Clostridium bergerinkii, Clostridium saccharoperbutyl acetolicum dan Clostridium acetobutylicum. Bagi fermentasi ABE ini terdapat dua fasa iaitu fasa acidogenik dan fasa solventogenik. Kedua-dua fasa ini amat penting bagi penghasilan biobutanol di mana pada fasa acidogenik, penghasilan asid asetik dan asid butyrik dihasilkan. Pada fasa eksponen dan pada fasa solventogenik, penghasilan biobutanol dihasilkan dan dimakinkan oleh butanol dihydrogenase. Clostridium acetobutylicum Y1 ini merupakan pecilan tempatan di mana ia dipencilkan daripada kawasan sistem penanaman padi di Ban 9 Parit 3, Sekincan, Selangor, Malaysia. Ia adalah gram positif dan berbentuk rod yang panjang serta ia mempunyai ciri-ciri yang unik di mana ia boleh menghasilkan biobutanol pada kadar aerobik berbeza dengan spesies Clostridium yang lain dan ia boleh menghasilkan kepekatan biobutanol tinggi di mana terdapat laporan yang mengatakan bahawa ia menghasilkan 13.82 gram per liter biobutanol pada keadaan optimum di mana pada keadaan optimum itu mempunyai komponen 50 gram per liter glukosa, 8.7 gram per liter asid butyrik dan rasio karbon dan nitrogen pada keadaan 65%. Bagi rasional dan masalah kajian, kos penghasilan biobutanol adalah tinggi
Seperti beberapa kenyataan dalam kajian menyatakan bahawa dalam proses fermentasi ABE, kos bagi sumber karbon menyumbang sehingga 63% daripada kos keseluruhan penghasilan produk. Ini menunjukkan bahawa kepentingan sumber alternatif murah yang terdiri daripada bahan buangan industri dan pertanian perlu digunakan bagi proses ini. Sebagai contoh, antara sisa bahan buangan industri yang pesat kini di Malaysia adalah seperti sisa cicit perasan nanas yang berada di Johor. Seperti mana kita tahu, sisa cicit perasan nanas sebagai sumber karbon alternatif adalah amat penting kerana mempunyai komponen bernilai tinggi di mana kandungan glukosa, sukrosa dan fruktosanya adalah tinggi. Dan seperti kita lihat, sukrosa 16.75 gram per liter dan glukosa 19.72 gram per liter dan fruktosa 20.62 gram per liter. Serta ia mempunyai kandungan unsur suri seperti ion ferrum dan ion magnesium di mana kepekatan ion ferrum adalah 3.30 mg per liter dan ion magnesium 47.70 mg per liter. Seperti mana kita tahu, kandungan unsur suri adalah amat penting bagi pengaktifan enzim khusus bagi memungkinkan tapak jalan tertentu. Kesan kepekatan ion ferrum dan magnesium ke atas tapak jalan penghasilan biobutanol ini adalah penting kerana ia adalah kofaktor kepada enzim khusus yang terlibat dalam tapak jalan metabolik. Seperti mana kita tahu, pada fasa solventogenik, butanol dehydrogenase ini diperlukan bagi katalisis pertukaran butanaldehyde kepada butanol. Seperti mana yang contoh di bawah adalah Clostridium acetobutylicum ATCC 824 memerlukan ion logam bagi memungkinkan butanol dehydrogenase untuk menghasilkan biobutanol. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan profil pertumbuhan dan penghasilan biobutanol oleh Clostridium acetobutylicum 1-in-1 dalam medium tryptophan yeast extract acetate iaitu medium TYA, dan yang kedua menentukan kesan kepekatan ion logam yang terbaik ferrum dan magnesium bagi pertumbuhan dan penghasilan biobutanol oleh Clostridium acetobutylicum 1-in-1, dan yang ketiga adalah untuk menentukan kesan kepekatan ion logam seperti ion logam ferrum dan magnesium dalam sisa cecair peperasan nanas sebagai sumber karbon terhadap penghasilan biobutanol. Bagi bahan dan kaedah, saya akan gunakan medium TYA bagi penjadian kulum dan kultur benih dan penggunaan medium PAY TYA bagi mencapai objektif 1 iaitu tanpa pengubahsuaian ion logam, dan bagi mencapai objektif kedua, saya akan menggunakan medium TYA dan ada pengubahsuaian ion logam seperti ion logam ferrum dan magnesium, yang seperti saya paparkan ion logam magnesium saya akan pengubahsuaian akan berubah kepada 0 gram kepada 1.2 gram, dan bagi ion ferrum saya akan ubah bagi 0 gram hingga 0.8 gram. Dan bagi mencapai objektif yang ketiga, hasil daripada objektif yang kedua saya akan gunakan bagi mencapai objektif ketiga iaitu formulasi medium sisa cicit perasan nanas bagi penghasilan biobutanol yang optimum. Dan bagi bahan dan kaedah yang seterusnya, saya akan menggunakan spektrofotometer bagi mencerap pertumbuhan sel, dan bagi mencerap bagi penghasilan biomass yang dihasilkan adalah saya gunakan jisim kering sel, kaedah jisim kering sel. Dan bagi menganalisis penghasilan biobutanol, saya akan menggunakan analisis pelarut dan asid melalui gas kromatografi. Dan bagi jangkaan hasil pula, yang pertama adalah profil pertumbuhan dan penghasilan biobutanol oleh Clostridium acetobutylicum 1-in-1 dalam medium TYA dan sisa cicit perasan nanas dapat ditentukan. Dan yang kedua, penghasilan biobutanol menggunakan sisa cicit perasan nanas adalah lebih tinggi berbanding medium TYA. Dan yang ketiga, kepekatan ion logam, ferrum dan magnesium memberikan kesan bagi pertumbuhan dan penghasilan biobutanol menggunakan medium TYA dan sisa cicit perasan nanas. Dan bagi impak kajian, ia adalah untuk memahami lebih mendalam tentang proses fermentasi ABE yang melibatkan kepekatan ion logam dalam penghasilan biobutanol. Dan kedua adalah untuk membangun proses fermentasi ABE yang lebih efisien di dalam penghasilan biobutanol menggunakan sisa buangan industri atau pertanian. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangkan kos penghasilan biobutanol bagi menggantikan bahan bakar petroleum sebagai bahan bakar alternatif. Dan ini adalah saya paparkan cartagan saya, dan di mana saya ada ubah beberapa tarikh waktu disebabkan oleh wabak COVID-19. Sekian daripada saya. Terima kasih.